mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'iz, ya Mudhil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Shakur, ya Alim, ya Kabir, ya Hafiz, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'ith, ya Shahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsin, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayy, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Mu'akhir, ya Awwal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Bari, ya Muta'ali, ya Bar, ya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق والكفر والعصيان. اللهم زين حياتنا بالعلم. اللهم زين حياتنا بالقرآن العظيم. اللهم نور حياتنا بالخير إنك على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إلى ربكم مرجعكم
fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Kemudian kamu akan kembali kepada Tuhan kamu dan akan dikhabarkan kepada kamu di atas apa yang telah kamu lakukan. Sadaqallahul azim. Surah Az-Zumar ayat ke-7. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, surah yang lain, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu thumma ilaihi turja'un. Ia bermaksud Allah yang telah memulakan penciptaan, kemudian Allah akan kembalikan ciptaan kepada kematian dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Surah Ar-Rum ayat ke-11. Allah juga berfirman dalam surah yang lain, ayat yang lain, Inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya kepada Tuhan kamulah kamu akan kembali ataupun kamu akan dipulangkan semula, iaitu surah Al-Alaq ayat ke-8. Al-Alaq ayat ke-8. Sadaqallahul azim. Yang pertama, saya ucapkan ahlan wa sahlan, terima kasih kepada Tuan Nazir Masjid Abdullah Ibn Zubair dan seluruh dan kuasa pengurusan masjid ataupun pengurusi lah ya, kalau di Kuala Lumpur pengurusi masjid, bukan nazir-nazir di Selangor ya, tak apalah kita sebut pengurusi pada pagi ini, dan seluruh jawatan kuasa pengurusan Masjid Abdullah Az-Zubair ataupun dikenal sebagai Masjid TUDM Kuala Lumpur, dan seterusnya kepada Al-Fadhil, Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, termasuk imam bertugas pada pagi ini, dan seterusnya kepada seluruh kehadiran para jamaah masjid, khasnya di kalangan muslimin dan muslimat, termasuklah rakan taulan di luar sana yang telah mula masuk dalam siaran live online kita pada pagi ini melalui FB Masjid dan juga FB saya sendiri. Pertama-tama, alhamdulillah, kita merafak syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana di pagi ini kita berada di pagi yang penuh ketenangan, di pagi penuh keberkatan, di pagi yang penuh dengan keistimewaan, kerana kita berada di pagi Ramadan. Yang lebih utama, kita berada di pagi 27 Ramadan. Pagi 27 Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan pagi ini merupakan pagi yang terbaik, pagi yang membawa kita segala pintu rahmat dan kebaikan daripada Allah Azza wa Jalla. Hasilnya kita dalam ibadat semalam, bahkan sebelumnya lagi lah dalam 10 malam akhir ini, hasilnya kita dalam kerahmatan daripada Allah Azza wa Jalla, diangkat dosa-dosa kita, dibersihkan hati nurani kita daripada kejahatan, daripada keburukan, daripada dosa maksiat, diganti dengan hati yang bercahaya, yang berkelip-kelip dengan keimanan, yang berkelip dengan ilmu dan agama. Dan mudah-mudahan Allah juga sentiasa memakbulkan doa-doa kita, bukan untuk kita, bahkan doa buat keluarga, anak-anak kita, doa buat umat sejagat, doa khasnya dalam suasana pandemik sekarang, doa supaya Allah angkat penyakit COVID-19, Allah angkat selama-lamanya daripada kita, digantikan dengan keamanan, keselamatan yang kita rindu selama ini. Mudah-mudahan doa-doa kita semua Allah kabulkan dalam masa terdekat dengan izin Allah Azza wa Jalla. Di samping itu, mudah-mudahan daripada Ramadan sebulan, termasuk hari ini 7 Ramadan ini, kita berada dalam keadaan diberikan hidayah berpanjangan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam maksud yang lain, ilmu kita semakin hidup, hati kita semakin bercahaya, iman kita semakin kental dan kukuh padu, akhlak kita makin jernih, kehidupan kita dipandu oleh ilmu agama. Itu kita harapkan. Jadi ini tuan-tuan merupakan di antara perjalanan yang kita dambakan daripada Allah Azza wa Jalla, kerana akhirnya kita akan bertemu Allah Azza wa Jalla. Dan bila pertemuan itu berlaku, kita ada pilihan, melainkan kita akan diberi nikmat yang kekal, syurga, ataupun wal'iyadzubillah diberikan keburukan neraka yang cukup menyakitkan, menyaksa dan menakutkan kita. Wal'iyadzubillah. Kita minta yang pertama kanan tadi, iaitu redha rahmat Allah Azza wa Jalla, syurga menanti kita insya-Allah, bukan neraka dan bukan seksaan yang pedih menanti. Wal'iyadzubillah. Baik tuan-tuan, puan-puan, ini saya kira muqaddimah awal pada pagi ini. Dan sebelum saya teruskan kuliah subuh pada pagi ini, saya kira saya dapat makluman awal daripada yang dah masuk, apakah clear suara saya, gambar clear ke, suara macam mana, supaya saya dapat sampaikan perkongsian ilmu pada pagi dengan suasana yang lebih teratur, lebih baik dan lebih sempurna lah, tidak ada gangguan suara, gambar
lain dan seumpamanya. Kita harap gitulah ya, dalam masa 40 minit, lebih kurang 50 minit pada pagi ni insya-Allah daripada sekarang ni. Baik tuan-tuan puan-puan semua, alhamdulillah, kita tuan-tuan semua, bila kita bermula dengan suasana iman di awal pagi, kita bangkit, kita mula bertahajud, kita bangkit, kita mula berdoa, kita bangkit, kita mula merintih kepada Allah Azza wa Jalla, kita bangkit, kita mula beribadat pada Allah Azza wa Jalla. Ini merupakan satu di antara agenda penting dalam kehidupan beragama kita. Terima kasih ya, clear suara, alhamdulillah, terima kasih banyak. Ini agenda utama dalam kehidupan beragama kita. Awal pagi kita bangun dalam keadaan bermunajat. Awal pagi kita bangun dalam berqiyam bertahajud. Awal pagi kita bangun, kita dapat bersalat tahajud. Kita bangun dengan zikir, tasbih, tahmid, baca Quran. Apa nilai yang utama sebab itu tuan-tuan? Satu rezeki, satu nikmat yang paling besar sekali. Sebab kita bangkit dalam keadaan kita ingat pada Allah Azza wa Jalla. Kita sebut satu ucapan menandakan syukur pada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah hidupkan aku kembali. Allazi ahyana, yang telah hidupkan aku kembali, ba'dama amatana, setelah aku dah mati pun semalam. Dah terputus hubungan aku dengan dunia, terputus hubungan aku dengan keluarga, dalam aku tidur tadi dah terputus hubungan sebenarnya. Tapi kita dapat bangkit semula dalam keadaan bercahaya semula situasinya. Tengok wajah isteri, anak kita, dapat tengok bilik kediaman kita, dapat tengok rakan taulah, dapat baca Quran, dapat bersolat. Kita sebut pada Allah apa dia? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kita bukan bercakap dalam konteks hidup semata-mata, tapi kita bercakap dalam konteks lebih jauh, apa dia? Wa ilaihi nusyur, dan kepadanya kami akan kembali semula. Kembali semula. Sebab itulah para ulama sebut, dalam hidup beragama ni, beragama ni tuan-tuan, keterkaitan hidup dan mati tak boleh berpisah sama sekali. Al-ilaqah, keterkaitan antara mati hidup tak boleh berpisah. Sebab apa? Sebab kita hidup, akan datang alam kematian. Kita hidup sekarang, akan tiba alam kematian. Bila? Wallahualam. Tapi hakikatnya akan datang kematian. Dan bila kita meninggal dunia, apa perhitungan kita yang paling utama sekali? Iaitulah kita nak redha Allah Azza wa Jalla. Kita meninggal dalam keadaan kita Allah redai, bukan Allah murkai. Kita meninggal dalam keadaan Allah cintai, bukan Allah marahi. Kita nak meninggal dalam keadaan husnul khatimah, bukan su'ul khatimah. Kerana meninggal dalam redha Allah, selamat sejahtera. Meninggal dalam sul khatimah, kita bahagia berkekalan. Kita meninggal dalam keadaan Allah cinta, sayang, kasih, bukan benci, kita akan bahagia di alam sana. Maka kita minta pada Allah, Allah ambil kita keadaan husnul khatimah. Allah makhtim lana bihusnil khatimati wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, tolong, ya Allah, pandu aku jalan yang beroleh kejayaan, bukan jalan membawa kepada kecelakaan. Sul khatimah maknanya kejayaan, sul khatimah kecelakaan. Kita nak, kita minta Allah pandu kita sampai saat mati kita atas jalan kejayaan, bukan jalan kebinasaan. Jalan keimanan, bukan jalan kejahatan. Jalan ilmu, bukan jalan kejahilan. Itu jelas. Jadi itulah sebabnya, maka dalam bicara kita ini ialah tajuk kita apa dia tuan-tuan? Tajuknya adalah jalan menuju redha Allah Azza wa Jalla. Jalan menuju redha Allah Azza wa Jalla. Baik. Dalam kita nak mencapai jalan yang Allah redha ni, pilihan di tangan kita. Ya, betul. Dalam kita nak mencapai jalan Allah redha, pilihan di tangan kita. Maksudnya, kita yang menentukan. Tapi asasnya ada ilmu dan iman. Tapi kalau ilmu iman tidak ada, susah lagi. Tapi ilmu iman akan pandu kita. Saya ambil contoh yang mudah.
Ini secara contoh logikal yang kita boleh fikir dan kita nak kaitkan dengan kita dengan urusan akhirat, urusan ke syurga nanti insya-Allah. Tuan-tuan duduk di Shah Alam. Shah Alam, bukan saya orang Shah Alam. Kak Jah yang bersama kita pun orang Shah Alam, ya. Masih Kak Jah kerana bersama saya pada pagi ini. Kesalam berkub insya-Allah. Baik. Kita berada Shah Alam. Sekarang kita nak pergi ke mana? Non ke Kuala Lumpur. Ya, insya-Allah Kuala Lumpur makan masa. Kalau hari jam mungkin sampai sejam setengah, mungkin sampai 2 jam, tengoklah. Tak jam pun mungkin dalam setengah 20 minit. Yang pentingnya ialah, terima kasih daripada Pulau Batam, Indonesia, masya-Allah. Ya, mudah-mudahan siaran kita jelas di sana, Puan Wati, ya. Alhamdulillah, terima kasih kerana bersama saya pada pagi ini. Doakanlah mudah-mudahan kita semua dalam kerahmatan Allah Azza wa Jalla, jauh daripada Pulau Batam ni, ya. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat baik. Daripada Shah Alam ke Kuala Lumpur. Nak ke Kuala Lumpur, pilihan tangan kita. Nak ikut jalan mana? Jalan yang jauh makan sejam, jalan pintas makan masa setengah jam. Memang ke Kuala Lumpur jalan banyak. Daripada Shah Alam mungkin Federal Highway, mungkin NPE, macam-macam lah contohnya. Pilihan kita. Tetapi pilihan tadi kerana ada ilmu. Kalau ilmu tidak ada, nak pilih apa lagi? Tak boleh pilih, ke mana? Tak tahu aku ni. Sebab kita tak ada ilmu tentang jalan. Tapi kita ilmu terjalan, kita tahu, oh ini jalan kalau ikut lebuh raya MPE lebih cepat sampai Kuala Lumpur. Kalau ikut lebuh raya lebuh raya panggil apa tu? Lupa saya pula. Lebih jauh, itu mungkin sejam setengah contohnya. Jadi ketika itu pilihan kita ada. Maka bila kita dalam keadaan sesat di jalan, jangan salahkan kita mungkin jam teruk contoh. Tiba-tiba jam teruk, jangan salahkan orang. Kita punya pilihan tak betul. Saya sebut ini sebab saya nak kaitkan dengan kita dengan jalan hidup ini. Sekarang dalam kita nak cari redha Allah Azza wa Jalla, kita pilih jalan ilmu, jalan iman. Tapi kalau kita jalan yang tak berasaskan ilmu keimanan, akhirnya kita dalam keadaan jauh daripada hidayah Allah. Jangan marahkan Allah Azza wa Jalla. Silap kita bukan orang lain. Kita ada pilihan. Jadi sebab Allah sebut Quran, Allah kata apa? Wahadainahun najdain. Dalam surah Al-Balad Allah sebut wahadainahun najdain, dan kami berikan manusia 2 jalan. An-najdain. Maka orang yang beriman pilih jalan ilmu dan iman. Yang tak ada ilmu akan pilih jalan maksiat, jalan kejahatan. Jadi kalau kamu sesat, jangan salahkan Allah. Kamu tak belajar, kamu tak ada ilmu. Jadi sebab itulah kita ni tuan-tuan, kena ada suatu kepastian dalam perjalanan kita. Kena suatu kepastian dalam perjalanan kita untuk sampai kepada redha Allah Azza wa Jalla. Jadi sebab kita dah beragama ni, kita nak kena sentiasa hidup dengan ilmu, dengan iman, dengan hidayah, dengan kebaikan, dengan pahala. Ini semua merupakan apa? Saya nak sebut dalam bahasa mudahnya, merupakan isi-isi penting dalam perjalanan kita untuk sampai kepada redha Allah Azza wa Jalla. Dengan ilmu, dengan iman, dengan kebaikan, dengan pahala, amal soleh. Ini merupakan konten utama, kandungan penting dalam kita nak mencapai jalan menuju kepada redha Allah Azza wa Jalla. Tanpa semua itu, tuan-tuan, kita akan bertemu jalan yang bawa kita kepada redha Allah, tapi akan bawa kita ke mana? Ke jalan yang Allah murkai, Allah SWT benci. Jalan maksiat, kejahatan. Maka kita dalam hidup ini jangan kita lupa dan lalai dalam urusan kita nak mencipta jalan Allah redha. Dan Allah buka jalan kepada kita. Allah buka. Itu sebabnya saya baca ayat tadi, mula-mula tadi, kalau tuan bertengok balik, iaitu ayat Az-Zumar ayat ke-7 tadi kan. Az-Zumar ke-7, ya betul. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Az-Zumar ayat 7. Tuan-tuan semak dalam Quran. Ayat ni ayat yang begitu jelas. Kata Allah Azza, kemudian kamu akan kembali kepada Tuhan kamu. Dah kita tahu kita akan balik pada Allah Azza wa Jalla. Yang kita tahu kita akan balik kepadanya. Kenapa pilih jalan yang sesat? Kenapa pilih jalan kejahilan, jalan yang buruk? Pilih jalan ilmu dan keimanan. So Allah sebut, thumma ila rabbikum marji'ukum. Kamu akan balik kepada Tuhan kamu. Kita nak balik dalam keselamatan, bukan dalam kemaksiatan.
nak balik dan pulang dalam keredaan, bukan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Itu sebabnya maka Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang penting kita ambil sebagai canaan kepada kita lah. Antara ini sabda Nabi SAW, Nabi kata apa? Arba'un man u'tiyahunna faqad utiya khairai dunya wal akhirah. Lisanan zakiran wa qalban syakiran wa badanan 'ala al-bala'i sabiran wa zawjatan salihatan la tabghi khawnan fi nafsiha wa malihi. Sadaqah salam. Daripada Nabi SAW, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Saya tak nak baca semua hadis ni, saya nak ambil sikit saja. Renungan hadis saya ambil sikit saja. Nabi sebut ada 4 perkara yang bila Allah beri pada mereka itu, Allah beri kebaikan dunia akhirat. Ada 4 benda bila Allah beri pada kita, makna kita akan dapat kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Selamat dunia, selamat akhirat. Ada 4. Yang pertama, Nabi kata, lisanan zakiran. Lidah yang sentiasa ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Lidah yang berzikir kepada Allah. Lidah yang hidup dalam keadaan berzikir, memuja-muji, mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Lidah ni bertaubat kalau buat dosa, lidah tu bertaubat istighfar. Lidah tu ingat pada Allah, diangkat nama Allah dengan kata-kata yang menandakan Allah tu mulia, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Lidah yang baca Quran, ayat ke ayat demi ayat. Lidah zakiran. Nabi sebut ini 4 benda yang kalau Allah beri, tandanya dia dapat kebaikan dunia dan kebaikan di alam akhirat nanti. Hadis pada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Pertama, Nabi kata lisanan zakiran, lidah yang ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Di bibir itulah tersebut perkataan Allahu Akbar, alhamdulillah, subhanallah. Bacaan Quran berkumandang, istighfar berkumandang. Benda-benda macam tuan-tuan, pakaian kita ni dalam Ramadan ni, Ramadan sekarang ni dah masuk hari ke-7 hari ni, kita berbaki 3 hari saja lebih kurang, 3 malam lagi. Adalah kita sebenarnya kalau ikut kepada takwim sekarang ni, 3 malam kita, 3 malam lah kita bersahur lah, kita ambil waktu sahur, 3 malam bersahur, tamatlah Ramadan kita. Allahu Akbar. Begitu laju ya Ramadan ni, cepat sangat meninggalkan kita, dan kita akan meninggal Ramadan. Baik, lidah yang zikir. Ramadan sekarang ni tak kena banyakkan zikir, tasbih, tahmid, baca Quran, istighfar, bertaubat kepada Allah. Lidah diguna pakai seharian. Kata Nabi yang dua adalah wa qalban syakiran, hati yang bersyukur pada Allah, hati yang ingat pada Allah, hati yang tak lalai, tak lupa kepada Allah, hati yang sentiasa dekat dengan Allah, hati bercakap, bukan hati yang mati, hati bercahaya, hati yang kata Nabi syakiran, bersyukur. Syukur apa makna? Makna hati yang tak lalai, hati yang tak lupa, hati yang tak berada dalam keadaan cuai, dalam keadaan hati melekat dengan peringatan agama, takut akan ancaman Allah, takut akan ancaman Tuhan, takut kalau mati keadaan tidak beriman, takut kalau Allah seksa, dan hati keadaan ada nilai, ya Allah, aku ni terindukan rahmat-Mu. Hati bercakap. Satulah kata ulama kita, saya tak ingat siapa yang sebut ini, sorry cakap ya, kadang-kadang lupa tu datang tiba-tiba je, tapi kena belik buku jugalah ya. Ni kata seorang ulama, apa ni, Allahu Akbar, Imam Mujahid, dia kata apa? Hati manusia ini merupakan jantung dalam kehidupan, kata Imam Mujahid, seorang tokoh dalam tafsir. Hati itu jantung kehidupan. Kalau hati itu bernafas dengan ilmu, dia akan mencahayakan kehidupan. Dipanggil hati bernafas ilmu, mencahayakan kehidupan. Tapi hati tadi, kalau bernafas dengan kejahatan, dia akan menggelapkan kehidupan. Tengok tuan-tuan, mana hati itu hidup. Hari ini kita dalam keadaan hidup sekarang ni kerana nak pada ilmu, kan hati hidup. Tuan-tuan sekarang ni sedang menonton live bersama saya, ya, dapat duduk sekejap dalam macam ni, walaupun dengan ceramah melalui FB, tak ada masalah. Ini peluang kita lah. Apa tandanya? Tanda hati tuan tu bercahaya. Ada cahaya yang
mencari hati tuan-tuan, duduk dengar walaupun 1 jam, walaupun setengah jam. Cuba nak cermati apa yang ustaz sebut dalam ceramah pada kuliah pada pagi ni. Cahaya tuan-tuan. Kau tidak, dia tengok saja, dia slide begitu je. Kemudian tutup baik aku tengok yang lain, baca FB ke, baca cerita-cerita macam-macam, tengok YouTube contohnya, benda macam-macam. Tapi duduk je tuan-tuan, dalam kesempatan setengah jam 40 minit ini, dan hati tuan-tuan bersih, bercahaya. Bila nafas iman dan ilmu, kata Imam Mujahid, dia akan mencerahkan kehidupan. Jadi kalau nafas keburukan kejahatan, dia akan menggelap kehidupan. Betul lah. Maka Nabi sebut, antara tanda orang terdapat kebaikan dunia akhirat ialah dia dalam keadaan qalban syakiran, hatinya syukur kepada Allah Azza wa Jalla, ingat kepada Allah Azza wa Jalla, hati berzikir. Hati berzikir ni kata setengah ulama ialah hati yang menjadi pemandu pada semua urusan kita. Hati kita lah yang pemandu, yang gerakkan tangan, gerakkan kaki, gerakkan mulut. Hati tak akan mendahului yang lain, lah hati kita mendahului. Hati mendahului mulut, barulah bercakap kebaikan. Hati mendahului tangan, barulah tangan buat kebaikan. Hati mendahului langkah, baru langkah kita ke tempat yang baik. Kita nak ke masjid, hati bercakap tu, pergi sekarang dah dekat subuh, pergi, pahala besar nanti. Sebab subuh berjemaah di masjid, pahala besar. Ya, sebab Nabi bersabda, man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama qama al kullah. Siapa yang subuh berjemaah di masjid, dia seolah semayang sepanjang malam. Tunjuk, maknanya kita malam ke masjid kan hati bercakap, pergi, jangan tak pergi sekarang dekat subuh, pergi berjemaah di masjid contohnya. Hati bercakap. Tangan menyumbang, hati bercakap. Tangan kita menyumbang RM1 dalam tabung, hati bercakap, buat, jangan tak buat, pahala besar tu kamu tak buat sekarang, bila nak buat? Ambil duit dan beri, tabung berjalan sekarang tu, RM1 tak apa, RM20. Maknanya ketika itu hati bercakap, mengarahkan tangan supaya buat sesuatu. Jadi hati kita tuan-tuan, nadi kehidupan. Betullah hati ni merupakan senjata yang paling ampuh sekali, senjata ke arah untuk musnahkan kita ataupun bangunkan kehidupan beragama. Suatu Nabi sebut hadis, Nabi kata apa? Innal qalba yasda'u kama yasda'ul hadid. Hadis Nabi, sesungguhnya hati boleh berkarat sebagaimana berkaratnya sebatang besi. Innal qalba yasda'u kama yasda'ul hadid. Sesungguhnya hati boleh berkarat sebagaimana berkaratnya sebatang besi. Hati boleh berkarat tuan-tuan. Hati kita asal bersih, tapi boleh berkarat, masuk dengan elemen air yang sejuk, yang panas, udara matahari yang membakar. Seolah macam tu lah besi, contoh besi tadi, besi lah. Besi terletak di tengah-tengah kawasan lapang. Hujan turun, embun turun, kepanasan membakar, sejuknya tengah malam. Besi berkarat akhirnya. Sebab ditedah dengan pelbagai elemen. Dengan panas membakar, dengan sejuk, dengan embun yang datang, dengan hujan yang membasahkan. Besi berkarat. Macam itulah kita. Asal hati kita bersih, tapi dah masuk dengan elemen-elemen yang tak baik. Mengumpat, mengeji, mencela kata ke orang, fitnah orang, bercakap benda palsu, dusta, buat kejahatan. Akhirnya, hati yang bersih menjadi hati yang kotor, dan hati yang akhirnya berkarat dengan dosa, maksiat, dan mati akhirnya. Itu sebabnya bila hati kita dalam keadaan tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, maka jalan ke syurga tidak akan kita lalui, jalan redha Allah tak akan kita ketemui. Nabi sebut qalban syakir, hati yang syukur. Kemudian Nabi kata apa? Wa badanan 'alal bala'i sabiran. Yang ketiga, bila Allah beri suatu fizikal kita yang tahan diuji. Fizikal kita tahan diuji. Boleh bangkit, bangun tengah malam pukul 4 pagi. Sebab apa bangun 4 pagi? Nak bertahajud. Kekuatan mata yang begitu boleh melihat suatu. Sebab apa? Mata buka luas sebab nak baca Quran. Kekuatan dia punya kaki melangkah laju. Kemana pergi kaki itu laju sangat berjalan tu? Nak ke surau, nak ke masjid. Kekuatan telinga yang begitu sekali terbuka pendengaran. Apa sangat telinga tu nampak macam dihala ke? Nak dengar baca Quran, nak dengar benda-benda agama, dengar ceramah tu. YouTube sekarang ni ceramah ustaz, contohnya Ustaz Ruslan, kesat lagi lah. Dia buka telinga sambil buat kerja kat dapur contohnya, sambil buat kerja, tapi
Telinga dibuka mendengar apa yang dibacakan, apa disampaikan. Contoh, kekuatan badan kita yang tahan diuji. Dan ini pun satu benda yang besar, tuan. Sebab apa? Sebab semua anggota fizikal kita ni amanah Allah kepada kita. Amanah Tuhan. Kaki, tangan, anggota badan, amanah belaka ni. Kita tak nak satu masa akan datang, tangan dakwah kita balik. Tangan bercakap, wahai Tuhan, tangan ni dulu masa hidup tak pernah nak pegang Quran. Allahu Akbar. Tuhan, tangan yang serba lengkap, tak ada masalah cacat, tak ada ni, tangan ni susah nak menyumbang derma. Kedekut dia nak menyumbang walaupun RM1. Tak nak, tuan-tuan. Kaki bercakap, kaki ni gagah berjalan, Tuhan, tetapi tak pernah nak langkah ke surau walaupun satu waktu. Allahu Akbar. Dakwah kita balik. Mata terang benderang Tuhan, tapi tak pernah nak tengok Al-Quran walaupun sekejap. Tak pernah tengok buku agama walaupun seketika. Tak pernah tengok masjid walaupun sekejap. Tak nak. Yang kita nak ialah persaksian anggota badan ke arah kebaikan. Tuhan, inilah tangannya. Tangan yang bela anak yatim, tangan yang menyumbang derma, tangan yang pegang Quran, tangan yang belik Al-Quran tangannya. Tangan yang mencatat benda-benda baik, disebar benda baik, tangannya, ya Tuhan. Kita nak kaki melangkah nanti di pada masyarakat, gahnya kaki bercakap dengan Tuhan. Tuhan adalah kaki dulu letih penat kerana cari ilmu, ialah kakinya. Berjalan ke mana tempat kerana ilmu. Pergi mana tempat kerana agama. Pergi ke tempat kena masjid surau untuk beribadat, sujud rukuk pada Allah. Kaki bercakap. Dengan tujuan memenangkan kita, bukan mengecewakan kita. Jadi, anggota badan kita ni tahan diuji. Sabiran dalam beribadat. Ya betul, tuan-tuan. Sebab kita beragama ni, kegagalan kita untuk beragama kerana faktor kelemahan fizikal kita. Kaki ada tak melangkah ke masjid. Telinga ada tak dengar ceramah agama. Kelemahan kita di situ. Satulah bila kita salah guna pakai nikmat Allah SWT itu bahaya. Sedangkan sebab itu nikmat Allah merupakan rezeki kepada kita. Allah sebut dalam Al-Quran, Allah apa kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran? وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Surah An-Nahl 78. Allah sebut Surah An-Nahl 78 Allah kata apa? وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah jadikan kamu daripada pendengaran, penglihatan dan hati ni untuk apa? Syukur pada Allah Azza wa Jalla. An-Nahl ayat 78. Terang jelas Allah sebut penciptaan namanya telinga, mata, bahkan dalaman hati ini untuk apa kata Allah? Gunakanlah untuk la'allakum tashkurun. Syukur pada Allah Azza wa Jalla. Inna as-sam'a wal basara wal fuad, kata ayat yang lain pula Allah sebut ayat yang lain. Penglihatan kamu, hati kamu akan jadi apa? Ulaika kana anhu mas'ula, diamanahkan untuk jawab di depan Allah di pada mahsyar nanti. Kena jawab balik. Ke mana tangan diguna pakai, kaki ke mana melangkah masa hidup. Ini semua benda-benda yang real, tuan-tuan. Dan munasabah macam itulah. Sebab apa munasabah macam tu? Sebab kita sekadar pemilik sementara kepada apa yang kita ada. Allah beri nikmat kaki melangkah 70 tahun, contohnya. Allah beri nikmat mata untuk buka, tengok, lihat 65 tahun, contohnya. Allah beri nikmat tangan boleh pegang jamah 75 tahun. Contoh, ikut umur kita lah. Selama itulah tangan boleh pegang jamah 75 tahun. Masa sampai Allah ambil balik kekuatan dari kita, tangan tak boleh bergerak. Akhir tangan lumpur terus. Ketika itulah tangan mula menjadi saksi berita apa yang tangan dah buat selama 70 tahun masa hidup. Apa bukti tangan dah buat kebaikan, apa kejahatan. Allahu Akbar. Kita dalam cakap tajuk kita tuan, jalan menuju redha Allah ni. Kita nak jadikan perjalanan kita ni sampai kepada mardatillah. Allah redha bukan murka. Yang ketiga kata Nabi ialah anggota badan yang sabar dalam ujian. Maksudnya tak salah guna pakai akan nikmat anggota badan fizikal kita. Kita boleh buat senarai, tuan-tuan, tentang kita punya badan fizikal. Kita buat senarai lah, daripada kepala sampai ke tumit ke kaki. Di tengah tu ada tangan, mata, telinga, dengan mulut, dengan hidung, dengan fizikal kita yang lain, sampai kaki, tumit, sampai ke jejak kita. Semua ini sedikit pun bukan hak kita, sedikit bukan milik mutlak kita. Semuanya adalah milik mutlak Allah Azza wa Jalla. Dan kufur nikmat ini satu benda yang besar dalam agama.
kufur iman satu jinayah dalam Islam. Kufur iman maksudnya murtad lah. Tetapi yang biasa berlaku kita ialah kufur nikmat. Kufur iman tu ada juga orang murtad tu, tetapi dalam 1000 mungkin ada 10 orang, 1 orang, mungkin ada, memang ada. Tapi kufur nikmat kita bimbang 1 orang, 90 orang kufur nikmat. Ada 1 orang kita kumpul 99 orang kufur nikmat. Tak guna pakai nikmat Allah sekian baik, tak guna pakai nikmat Tuhan beri, tak salah guna pakai nikmat Tuhan, nikmat tangan, salah guna pakai. Ini kita paling takut. Dan bukan orang lain, kita. Bukan orang lain, kita Tuan, kita ada guna salah, kita ada salah guna pakai nikmat tangan, pernah pukul orang, pernah terima rasuah, pernah tulis benda-benda yang mengancam orang dengan tulisan-tulisan yang bersifat fitnah. Contohnya lah, kaki kita pun melangkah tempat yang tak elok, hari-hari tempat yang tak elok, tempat yang tidak Allah redai, habis masa di situ contohnya. Ini kita paling takut. Saya nak kata apa tak tahulah, saya pun bercakap untuk saya, tuan-tuan ya. Betul, kawalan hidup ini mesti dengan ilmu dan iman. Ia tak boleh. Yang mengawal hidup kita ilmu dan iman. Ilmu pemandu, iman penyelamat. Ilmu pemandu, iman penyelamat kepada dalam hidup kita. Tanpa dua-dua ini, hidup akan jadi songsang pincang, mungkin akan terjerumus ke lembah yang tidak elok, ke lembah yang dimurkai oleh Allah SWT. Wal'iyadzubillah. Kita sendiri minta pada Allah keselamatan. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wal kufri wal asyan. Sebagai contoh, ada hadis Nabi sebut macam tu, hadis Imam Muslim. Nabi berdoa pada Allah, ajar kepada kita, Allahumma tahhir qulubana minan nifaqi wal kufri wal asyan. Ya Allah, tolong ya Allah, bersihkan hati kami. Hatilah, sebab hati ni pengawal kepada makhluk, kepada anggota badannya. Kita sebut tadi kan, hati mengawal anggota badan kita, hati mengawal kita punya kaki, hati mengawal kita punya otak, hati mengawal kita punya pendengaran. Kita minta pada Allah apa dia? Allahumma tahhir qulubana minan nifaqi wal kufri wal asyan. 3 benda. Ya Allah, tolong bersihkan hatiku daripada, pertama, sifat kufur. Yang kedua, sifat munafik. Ketiga, durhakakanmu ya Allah. Ini 3 benda ni. Minal kufri wan nifaq wal asyan. Ya Allah, tolong bersihkan hatiku daripada sifat kufur. Kufur ni mana kufur nikmat juga. Kufur nikmat juga termasuk kufur akidah tadi. Kufur nikmat, tak salah guna pakai nikmat Tuhan. Yang kedua, kita minta Allah jauh daripada apa? An-nifaq, sifat munafik. Yang ketiga, al-asyan, derhakakan Allah Azza wa Jalla. Derhaka pada Allah, derhaka Allah pada Allah. Tak nak, tuan-tuan. Jadi nikmat ini bila kita kufur akan Allah, nikmat Allah beri, apa akan ada? Nikmat bukan lagi satu kemanisan, tapi satu bencana kepada kita. Nikmat yang sepatut nikmat, bukan nikmat bencana. Sebab salah guna nikmat rezeki Allah beri. Sebab itulah di kalangan para ulama tasawuf rahmatullahi alaihi ajma'in, saya terbaca satu tulisan lama, lama sungguh dah ya. Tapi kadang-kadang bila kita ceramah ni, kita teringat-ingat balik bacaan lama tu, satu rezeki lah juga. Saya pun tak tahu sumber saya baca tu daripada kitab mana, tapi tak apalah, ingatan tu datang jelma. Batul Hasan Al-Basri rahmatullahi alaihi, satu malam dia tertidur sehinggalah jam subuh, tak sempat nak bertahajud. Tahajud hukumnya sunat, bukan wajib macam sembahyang isyak, sembahyang subuh. Tak buat pun tak berdosa. Tapi seorang alim dah biasa dengan sembahyang tahajud daripada tengah malam sampai ke awal pagi. Hari itu dia tertidur. Maksud bukan tak sembahyang, tapi tertidur sampai peringkat dia tak boleh sempurna solat macam biasa. Dia terkejut sebab dia tidur, tengok dah azan oleh anak muridnya. Anak murid dah azan subuh lah. Tuan-tuan, dia merasakan dia telah kufur nikmat. Nikmat apa? Nikmat sihat. Patut boleh bangun subuh, dia boleh bangun bertahajud, dia bukan demam sakit. Tapi kerana tertidur tadi, kerana keletihan tertidur, dia anggap dia telah kufur nikmat sihat. Apa dia buat, tuan-tuan? Saya tak ingat bacaan saya ni daripada buku mana, tapi itulah bacaan lama. Tak apalah, kita bawa cerita sebagai renungan bersama. Hebatnya ulama zaman silam.
begitu sekali peka dengan nikmat syukur, dengan nikmat Allah beri, nikmat sihat. Apa dia buat tuan-tuan? Kerana tak semayang, tak sempat sempurnakan semayang namanya tahajud belah pagi tu kerana tertidur. Apa dia buat? Dia telah ambil dia punya wang dalam kalau kita bahasa kantong lah, wang dinar emas tak tahulah, wang dalam dia punya kantong, dalam dia punya bekas. Kan ibaratnya bekas tu satu zaman dulu macam ni lah, saya tunjuk bekasnya, bukan apa, tunjuk sajalah ya, dalam saya letakkan saya punya alatan untuk live kan, dalam ni saya letak macam ni lah bekasnya. Diambil daripada bekas macam ni, duit dinar emas dia, duit dinar lah, bukan kata emas tapi duit dinar dia diambil tak kira, diangkat, dia kata beri kepada fakir miskin, dia minta nombor beri supaya hidup fakir miskin, hulurkan berapa ribu tak tahu lah, agaknya beribu kot, tapi dia kata hulurkan. Sebab apa dia kata apa? Kerana aku semalam sibuk dengan urusan harta. Dia peniaga, dia asal sini, dia peniaga di Sabah, dia seorang peniaga. Dia sibuk harta, dia kata aku dah sibuk dengan harta sampai aku rasa letih dan tertidur. Dia anggap kesalahan pada harta dicari semalam, dia wakafkan, dia sedekahkan. Tuan-tuan, benda macam ni bukan mudah nak berlaku ni kepada kita ni. Payah tuan-tuan, tak berlaku pada saya, tak berlaku macam ni. Terlewat bangun tu bertahajud, akhirnya saya pun gadaikan, payah tuan-tuan, nak gadaikan apa milik, kerana tertidur sebab tengok phone lama sampai 3-4 jam, pukul 3 pagi. Agak-agaknya phone nak bagi kat orang ke? Kerana phone ni aku je lewat tidur tu susah tuan-tuan. Saya kata susah hati kita. Tapi nak cerita kepada tuan-tuan, Hasan Basri, dia beranggapan dia kufur nikmat pada Allah, kufur nikmat sihat. Yalah, kita ambil pedoman, bukan bermakna mesti begitu kita kena buat, ya, tapi kekuatan tu kena ada. Menyebabkan kurang-kurangnya kita bukan apa, kita dapat ucapkan Allah, ya Allah, aku ni buat kesilapan, aku dah buat kesalahan, ya Allah ampun dosa aku, ya Allah, aku ni cuai dalam urusan ilmu, aku ni cuai dalam nikmat, aku nikmat banyak yang kau beri tapi aku cuai. Salah guna nikmat mata, salah guna nikmat kekuatan, salah guna nikmat perjalanan kaki, aku salah guna. Kurang kita mengaku. Sebab itulah kufur nikmat tuan-tuan satu ancaman besar kepada kerendahan hati dan iman kepada Allah SWT. Hati kita boleh rendah, iman boleh kurang kerana kufur nikmat Allah SWT. Sebab kata Ali, dia kata apa? Manusia ni tersentak bila mati. Kita ni bila mati baru teringat, oh banyak amalan tak buat, dosa banyak pula tu. Bila kita ingat, mati. Kata Ali bin Abi Talib, an-nasu niyamun idza matu intabahu. Ini kata-kata Ali bin Abi Talib, kata-kata Bestari ni, kita pegang kata-kata ni. An-nasu niyamun idza matu intabahu. Manusia ni tidur, lalai, leka. Itu maksud niyam, itu makna tidur lah, maksudnya lalai, leka, cuai. Kufur nikmat lah, cuai kita manusia. Idza matu, bila dah mati, intabahu, baru tersedar. Bila sedar? Bila mati, baru teringat amal tu tak buat, yang ni tak buat, dosa banyak. Allahu Akbar. Apa makna lagi? Kau dah mati baru teringat kebaikan, dosa buat banyak mana tak buat kebaikan, apa nak kata? Makna ketika itu kita terima balasan sajalah, keburukan lah. Kalau kebaikan tak apalah pula, sebab kita ada orang kebaikan. Tapi kalau tak buat kebaikan, masih ingat kejahatan kita, dosa banyak, tak minta ampun, tunggu sajalah bencana daripada Allah, akan dibalu malaikat munkar nakir. Ini semua merupakan peringatan yang kita nak kena ambil sebagai peringatan bersama. Ya betul tuan-tuan, benda macam ni yang menjadi jalan menuju kepada Allah tak berapa nak clear, kabur, berdebu. Ya, akhir bila dah kabur debu tu, jalan tu tak sampai kepada Allah, jalan ke lain kita akhirnya. Baik tuan-tuan, ya. Nabi sebut lagi yang keempat ialah zaujatan salihatan. Ada kawan kita yang salihah. Kalau suami ada isteri salihah, isteri ada suami yang salih. Ini pun cara kita dapat kebaikan dulu ni. Maknanya ada pasangan yang boleh bimbing kita. Isteri ada suami yang salih, ajak isteri buat ibadat, tegur kesalahan isteri. Bila isteri buat bukan kebaikan, ditegur. Aurat terbuka, diberi peringatan. Isteri pun ada suami yang salih, suami sebagai pemandu hidupnya,
bawa dia ke jalan ilmu keselamatan. Dia boleh dapat dengan suami dengan penuh keinsafan. Suami beri teguran, kebaikan, pengajaran, dipimpin jalan ke ilmu, diajar kebaikan. Suami soleh, isteri soleh. Ada gandingan itu. Pasangan masing-masing boleh memberi nilai masing-masing. Suami kepada isteri kepada suami dalam keadaan soleh-soleh tadi. Kata Nabi, ini kebaikan. Betul. Ini 4 perkara. Jadi tuan-tuan sekalian, apa pun cerita kita pada pagi ini, sebenarnya kita bercakap tentang persoalan jalan menuju redha Allah Azza wa Jalla. Kita cari redha Allah ni bukan semasa di alam mahsyar, alam kubur, tuan-tuan. Jalan menuju redha Allah bermula di bumi lagi. Sebab jalan redha Allah ni bukan tunggu dah mati barulah kita cari redha Allah. Dalam kubur baru cari redha. Tak. Jalan redha Allah bermula di alam bumi lagi. Alam kematian, alam kubur itu dah tak ada apa dah. Sebab itu bukan time kita beribadat, bukan masa kita nak solat sembahyang, nak buat kebaikan. Ya, tak ada dah. Bila dah mati, alam barzakh, alam kubur, tak ada time dah kita. Tak ada apa dah. Tak ada apa dah, tuan-tuan. Itu hakikatnya. La syait, tak ada apa dah. Jadi apa sesuatu kita nak buat sekarang? Jalan menuju ke redha Allah itu maknanya seketika masa kita masih bernyawa, bernafas dan ada kekuatan. Jadi kita nak cari ruang itu supaya apa? Kita dalam keadaan tak lalai, tak lupa pada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu pegang satu ayat Al-Quran dalam surah Al-Ahzab. Allah sebut kepada kita dalam ayat 41-42 ni. Al-Ahzab ayat 41-42. 2 ayat ni. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya ayyuhallazina amanu dhkurullaha dhikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Al-Ahzab 41-42. Allah sebut kepada wahai manusia beriman, ingatlah kepada Allah dengan ingatan yang sebaik-baik ingatan. Bertasbihlah siang, malam, pagi, petang. Bertasbih siang, malam, pagi, petang. Pagi dan petang, siang ke malam. Maknanya Allah minta kita ingat kepadanya untuk capai redha Allah. Ingatan bukan ingat semata dalam ingatan Allah tidak. Ingat dengan makna ketundukan, kepatuhan dengan ibadat. Orang ingat pada Allah, dia akan buat apa yang Tuhan suruh. Dia akan tinggal, Tuhan larang. Itu apa yang Allah larang dia tinggal, apa yang Allah suruh dia akan buat. Allah larang dia tinggal, Allah perintah dia akan buat. Itu orang yang ingat pada Allah. Zikrullah tadi bukan sekadar bibir semata Allah, tapi yang maksiat buat tak jadi. Bukan itu maksud zikrullah, zikir Masya Allah pagi ni 1000 dibacanya, subhanallah, subhanallah. Tapi tengah hari kata kat orang, tengah hari terima rasuah. Tak boleh macam tu. Jadi orang yang Allah, dia ada sentiasa terkawal oleh ilmunya dengan kebaikan. Iman mengawal kita, hati kita mengawal kita. Maka tuan-tuan, jalan menuju Allah ni kita boleh pilih sekarang ini. Kalau kita nak menuju redha Allah dengan kebaikan berterusan, silakanlah, satu rezeki. Tapi kalau kita rasa kita nak buat kejahatan, tunggu masalah. Kita akan bersimpan hidup yang menyusahkan kita. Pilihan tangan kita. Allah buka jalan kepada kita, Allah beri. Ini putih, ini hitam. Ini baik, Allah beri pada kita. Dan kita boleh tahu. Contoh kita bercakap sekarang ni. Menipu dusta. Siapa kata baik? Hati bercakap, menipu dusta, benda jahat, maksiat, jangan buat. Cakap yang baik. Hati kata, belum cakap baik. Baca Quran baik. Tapi kalau mengumpat mengeji, hati bercakap, itu tak betul. Kenapa? Umpat orang, kenapa? Keji orang, kenapa? Jadi, hidup ini ada pilihan. Semua kerja kita itu, kita boleh tentu kebaikan kejahatan. Aku nak catat dalam catatan FB contohnya. Kata kat orang ke, nak kata kebaikan. Hantar, postkan benda-benda baik. Ayat Quran terjemah. Tak apa, baguslah. Tapi catatan kita, kata hina kat orang. Hina orang. Kata kat orang ni. Kita postkan. Kejahatan. Kita pilih kejahatan, bukan kebaikan. Jadi, kita dalam nak cara Allah, kita tahu, kena faham di mana kita berada. Sebab tu ilmu iman pasti merupakan nadi jantung utama. Tanpa ilmu tiada pemandu, tanpa iman tiada penyelamat. Tapi ada ilmu dia mandu kita kepada keselamatan, ada iman penyelamat kita daripada kebur kejahatan. Sebab ilmu dia akan cerahkan laluan kita, dan iman dia akan menyelamat kita daripada gangguan-gangguan yang bersifat kebinasaan, kejahatan dan seumpamanya. Tuan-tuan, puan-puan, itulah topik kita pada pagi ini, jalan menuju redha Allah Azza wa Jalla. Yang paling utama kita minta adalah keselamatan. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Kita baca doa-doa yang menggambar kita nak pada Allah keredaannya.
keselamatan daripada Allah. Allah redha kita, Allah pelihara kita, Allah jaga kita daripada kejahatan keburukan, Allah pandu kita jalan kebaikan dan keilmuan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana sampai akhir. Baca doa yang menggambarkan kita minta Allah redha banyak dalam Quran. Tinggal kita tak faham, kita amalkan. Kena cari ilmu lah tuan-tuan. Mudah-mudahan bila ilmu memandu kita, selamatlah kita. Bila mana iman, selamat kita bahagia. Sebab ilmu adalah pemandu dan iman adalah penyelamat. Maka jalan kita akan terang benderang untuk menuju kepada Allah dengan redha Allah, bukan kemurkaan Allah kita dapat. Kita nak redha, bukan kemurkaan. Kita nak redha, bukan keburukan, tidak, ataupun ancaman Allah kita nak. Hiduplah tuan-tuan dalam kebaikan. Sebab ada riwayat kata man 'asha 'alai mata 'alai. Ada satu kata-kata man 'asha 'ala syai'in mata 'alai. Kita bila hidup atas satu benda baik, penghujung kebaikan. Tapi kalau orang hidup kejahatan, penghujung kejahatan. Tengok pilihan kita mana. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alai. Itu satu riwayat sebut macam tu. Siapa hidup dalam satu kebaikan, hujungnya kebaikan. Siapa hidup kejahatan, hujung kejahatan sama. Pilihan kita pasti nak yang baik yang Allah redha. Tajuk kita telah selesai pagi ini, namanya Jalan menuju redha Allah Azza wa Jalla. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Zamri Syafi'i, timbalan pengurusi Masjid Abdullah Zubair, tak silap saya lah, kalau salah tu minta maaf lah. Jawatan kuasa masjid, termasuklah pengurusinya seluruhnya. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita pada pagi ini, dan saya doakan tuan-tuan keselamatan, keamanan. Tuan doakan saya balik, khasnya di penghujung musim penuh berkat, itulah bulan Ramadan Al-Mubarak, dan masuk hari ke-7 pada hari ini. Mudah-mudahan malam nanti dan seterusnya malam-malam penuh dengan keberkatan, keselamatan, keredaan pada Allah Azza wa Jalla. Kita berhasil mendapat nikmat taqwa insya-Allah di penghujung Ramadan, untuk kita bawa pada hari-hari mendatang dan bulan-bulan mendatang dalam rahmat redha Allah Azza wa Jalla. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridha'aka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wal kufri wal 'asyan. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah dalam kesempatan yang lain dengan izin Allah Azza wa Jalla. Terima kasih kepada semua. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.